A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam tafsir ringkas mengikut muka surat Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 381, juz yang ke-19, ayat surah daripada surah An-Naml, ayat 45 insyaAllah sehingga ayat 55. Jadi dalam perbincangan lepas kita telah sebutkan, kita telah bicarakan tentang beberapa perkara yang penting yang saya rasa perlu kita ingatkan kembali, iaitu surah An-Naml ini adalah mempunyai tema utama, iaitu perlunya seorang yang membawa Islam itu menguasai dan menggunakan ilmu-ilmu yang ada pada kemanusiaan, kehebatan kemanusiaan, kehebatan keilmuan kemanusiaan untuk digunakan sebagai alat untuk dakwah, alat untuk menyampaikan Islam. Jadi pada perbincangan lepas kita telah baca bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam telah menggunakan kekuatan yang ada pada beliau, kehebatan yang ada pada beliau, iaitu dengan menguasai bahasa-bahasa binatang dan juga dapat menguasai jin, angin dan sebagainya. Beliau menjadi seorang raja yang hebat dan telah menggunakan kehebatan tersebut untuk menguasai dan juga telah dapat menundukkan Balqis, iaitu Raja Sabak di Yaman. Jadi pada hari ini kita telah tamat. Kita tak akan bicarakan lagi tentang kisah Nabi Sulaiman tersebut, tapi kita akan bicarakan pula tentang kisah pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang lain pula. Tapi kita akan tengoklah bahawa semuanya, sebagaimana kita maklum sebelum daripada ni kita sebut, surah Sabak ini, surah An-Naml ini turunnya selepas daripada surah yang sebelumnya, iaitu surah Asy-Syu'ara, dan ianya turun ketika sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi maknanya kat sini ialah suasana pada ketika itu ialah suasana penentangan, penghujung penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy terhadap Nabi SAW. Dan sekarang Nabi dalam keadaan berfikir mencari jalan, bagaimanakah cara yang lain pula selain daripada dakwah yang dibuat kepada orang-orang Arab Quraisy itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna ila samud akhahum salihan an i'budullaha fa idzahum fariqan yakhtasimun. Sadaqallahul azim. Jadi kita baca sedikit sebagai mengambil barakah pada pagi ini, dan kemudian kita akan tengok selepas daripada ini setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini, dan kita akan cuba huraikan perkataan-perkataan penting lah yang ada. Perkataan, tidak semua perkataan kita tak sempat sebab kita ada hanya dalam 30 minit sahaja pada setiap hari. Ayat 45 ini dimulakan dengan Allah menceritakan kami telah utuskan kepada Samud. Jadi dulu kita dah baca dah tentang Samud ni. Jadi ertinya banyak cerita, banyak nabi-nabi telah diulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tapi penceritaan di dalam Al-Quran walaupun berulang nabi yang diutuskan tu, tetapi ceritanya, topiknya dalam setiap surah, dalam setiap tempat adalah agak berbeza. Berbeza apa? Berbeza erti penceritaan. Apakah topik yang hendak diceritakan oleh Allah ini? Jadi topik ini sebagaimana kata ulama'nya adalah berbeza mengikut tema surah
yang diletakkan surah tersebut, walaupun ia turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah berbeza-beza tempatnya, berbeza-beza kadang-kadang, tetapi kerana dia mempunyai beberapa persamaan, maka diletakkan di dalam surah-surah tersebut. Itu menurut ijtihad ulama. Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan bahawa diutuskan Saleh kepada kaum Samud, dan Saleh itu dikatakan bahawa akhahum, dan dikatakan di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini arsalna, kami yang utuskan. Artinya dia menjadi rasul. Arsalna, kami utuskan kepada Samud saudara mereka iaitu Saleh. Kita dah cerita sikit tentang Samud, iaitu sampai sekarang tempat mereka ni masih ada lagi di negeri Arab Saudi sekarang ni, iaitu berada di kedudukan hampir tengah-tengah di antara Madinah Al-Munawwarah dengan Tabuk, iaitu lebih kurang kalau diukurnya mengikut perjalanan Google lah pada hari ini ialah 350 lebih kurang 350 km ke utara Madinah Al-Munawwarah. Jadi Allah Ta'ala utuskan pada kaum Samud ini Saleh, Nabi Saleh, ani'budullah, supaya mereka ini berabdikan diri kepada Allah. Jadi itu adalah tema utama semua Nabi-Nabi diutuskan, iaitu supaya mereka ni tidak boleh mengabdikan diri kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi artinya bila inilah dia pengutusan utama, topik utama, mesej utama, artinya ialah kaum tersebut adalah kaum yang kafir, kaum yang tidak berabdikan diri kepada Allah. Faizahum fariqani yakhtasimun. Tiba-tiba, bukan tiba-tibalah maknanya begitu kan, tapi mana hasil daripada dakwah itu, maka terkelompoklah orang-orang daripada Samud ini kepada dua kelompok, iaitu fariqani, dua kelompok, iaitu siapa? Sekumpulan beriman dengan Nabi Saleh dan sekumpulan lagi tidak beriman dengan Nabi Saleh, iaitu kafir. Dan majoriti tidak beriman, sebagaimana kita telah baca dalam ayat dalam surah Asy-Syu'ara sebelum daripada ni. Jadi yakhtasimun maknanya berbezalah, maknanya bukannya sama kan. Jadi mereka ni kalau ikut yakhtasimun ni maknanya bertengkar dalam bahasa biasalah kan. Tapi yakhtasimun maknanya berbeza. Maknanya berbeza apa? Berbezalah sebab sekumpulan beriman, sekumpulan tidak beriman. Maknanya sini ketara, kena ada perbezaan tu kan. Kita panggil apa? At-tamyiz kita panggil, iaitu mesti ada beza. Kalau orang Islam beriman dengan tak beriman tak berbeza, tak berani nak berbeza, maka artinya ada masalah. Sebab apa? Orang yang beriman dengan tak beriman dia mesti berbeza. Jadi sebagaimana kat sini Allah Ta'ala sebut yakhtasimun, mereka ini bertelingkah iaitu berbeza. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Kata Nabi Saleh lagi, dia kata wahai kaumku. Jadi ini konten dia, isi dia yang Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, iaitu lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasanah. Kamu ni kenapalah nak yang kejahatan sebelum daripada kebaikan. Itu terjemahan biasa. Sayyi'ah kejahatan, hasanah kebaikan. Artinya apa sini? Ada beberapa pendapat ulama artinya yang diberikan terhadap sayyi'ah dengan hasanah di sini, tapi salah satunya ialah azab dan juga kebaikan. Kenapa kamu ni nak kepada kejahatan, nak kepada azab berbanding pada nak pada syurga? Macam kita kata nak syurga ke neraka, tapi nak neraka. Ini yang pelik ni kata. Kenapalah kamu ni nak kecepatan kejahatan sebelum, maknanya nak mendahulukan yang buruk dengan yang baik. Sepatutnya kita nak yang baik kan. Sepatutnya kita nak syurga, tapi dia ni pelik dia kata. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa? Kalaulah kamu ini beristighfar kepada Allah, kemoga-moga kamu ini dikasihi, dirahmati. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat kat sini ialah bila Nabi Saleh ni berkata kalaulah kamu istighfar, maknanya kalau kita jahat bagaimanapun, kita banyak dosa macam mana pun, kalau kita istighfar, Allah Ta'ala akan mengampuni kita, Allah Ta'ala akan mengasihi kita. Maknanya bila Allah Ta'ala mengasihi kita, turhamun ni makna ar-rahmah. Jadi kita akan dapat rahmah kalau kita istighfar. Jadi sebab itulah pentingnya istighfar. Yang Nabi SAW dikatakan, diriwayatkan, bukan dikatakanlah, tapi dalam hadis yang sahih, iaitu Nabi ni istighfar 70 ataupun
100 kali, lebih daripada 100 kali, lebih daripada 70 kali pada satu hari istighfar. Jadi Nabi ni tak ada dosa kan, kita ni banyak dosa kan, tapi sepatutnya kita lah lebih layak lagi untuk beristighfar. Tapi istighfar bukan hanya dengan mulut lah, bukan astagfirullah saja kan, tapi dengan perasaan hati. Qalu, mereka pun berkata. Jadi apa dia jawapan dia, apa serangan balik dia, apakah tuduhan-tuduhan oleh kaum Samud ni kepada Nabi Saleh? Dia kata qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Mereka berkata tayyarna bika. Tayyarna bika tu asalnya daripada burung kan. Ni burung ni, orang Arab ni bila dia nak berjalan, dia akan tengok kalau ada burung, dia tengok burung tu terbang ke mana, kanan ke kiri. Kalau terbang ke kanan, okey. Kalau terbang ke kiri, itu ada masalah. Itu jadi daripada situlah makna tayya, perkataan tayya tu lahir, lalu digunakan sebagai nak menunjukkan kepada apa, sial. Sial, majal. Sial, makna ni sial, tak bagus ni. Jadi kalau nak berjalan hari ni, kalau tengok-tengok burung tu terbang ke kiri, jangan keluar, hari ni tak bagus. Ini orang belajar, kadang-kadang orang sekarang ni tak pakai burung dah, orang pakai zodiak kan. Tengok hari ni apa, tengok dalam surat khabar, hari ni dia punya berapa hari bulan hari ni, iaitu hari ni berapa hari bulan hari ni, 1 hari bulan Julai. Jadi dia tengok orang ni sial hari ni, dia ni bintang Capricorn, contoh tu kan. Jadi kata kaum kaum Samud ni, dia kata qalu tayyarna bik, kamu ni sial, dia kata, wa bimam ma'ak, dan orang-orang yang kamu bersama dengan kamu ni, orang beriman ni semuanya tuk sial belaka, mengarut belaka. Qala berkata, jawapan Nabi Saleh alaihi salam, ta'irukum indallah, dia kata semua ni benda-benda baik dan buruk ni sebenarnya adalah indallah, ditentukan oleh Allah, bukan di awak baik, awak ni sial, awak tak sial, tak ada kan benda tu. Maknanya jangan datang nak kat sini, kan kita ada juga kan, sial, sejak dia datang kat sini anak saya menangis, sejak dia datang kat sini banyak je masalah, ni jatuh, ini runtuh, ini rosak dan sebagainya. Itu sial-sial tu tak ada. Jadi jangan, sebab apa, ini dia ajar oleh Allah Ta'ala. Ini adalah perangai tuduhan kaum Samud kepada Saleh dan juga orang-orang beriman bersama dengan dia. Jadi dia Nabi Saleh berkata qala ta'irukum indallah, semua tu di sisi Allah. Allah Ta'ala yang menentukan. Bal antum qaumun tuftanun, bahkan kamu ini adalah kaum yang difitnah. Difitnah maksudnya apa? Maksudnya dicuba. Tukhtabarun, dicuba oleh Allah Ta'ala. Nak tengok kan, nak tengok aku ni itu ataupun tidak. Kemudian wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Kemudian Allah Ta'ala cerita, di dalam kaum Samud ini ada 9 orang, 9 rahtin. Sini rahtin ni kalau ikutnya kumpulan tapi dalam tafsirannya ialah rahtin maksudnya rijal, iaitu lelaki. Ada 9 orang rahtin, grup, bukan grup makna 9 grup dalam satu grup. Mereka ni di dalam kampung tu, dalam negeri tu, di dalam negeri apa, grup Samud ni negeri dia besar pada masa tu, bukan kecil. Kalau ikut tengok sekarang ni, dia punya bandar dia tu memang besar. Sekarang rasanya baru boleh melawat, dibuka oleh kerajaan Saudi sebagai tempat lawatan. Tapi jadi dia Bukit Merah tu, dia macam Petra di Jordan tu, dia macam Petra dalam bukit tu, dia tebuk bukit-bukit tu sebagai tempat rumah. Jadi dia bandar besar kat situ. Penggalian saya tak tahulah kan, ekologi dah gali ke tak gali kan, tak penting. Tapi Nabi SAW dulu Nabi lalu kat situ dan Nabi menyuruh berjalan cepat-cepat dan suruh menangis. Kalau tak menangis, kena buat menangis, kena rasa sedih. Sebab apa? Itulah kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, iaitu kaum Samud, kerana kejahatan mereka menyembelih unta yang dilarang dan juga perangai-perangai lain lah. Jadi kat sini di negeri Samud, di negeri kaum Samud ini ada 9 orang penjahat, bapa gangster lah kita katakan. Dia tu yufsiduna fil ardi, merosak atas muka bumi, dan kemudian wala yuslihun. Kalau ikutnya yufsidu tu dah cukup lah, tapi Allah Ta'ala sebut lagi wala yuslihun, dan dia tidak memperbaiki. Artinya tak ada benda yang elok lah, buat jahat lah, something. Qalu, jadi mereka pun start berkata, kumpulan yang 9 orang ni, yang gangster 9 orang ini berkata sesama mereka, taqasamu billah, bersumpahlah kamu dengan nama Allah. Tengok kan, maknanya dia menggunakan perkataan nama Allah juga.
Ertinya kat sini kan, kaum Samud ni adalah dikatakan memang dia ni orang Arab dia ni bangsa Arab. Samud ni dipanggil sebagai kaum Ad kedua, dipanggil. Dia ada satu Ad pertama. Ad pertama tu ialah di negeri selatan, iaitu di dekat Hadramaut sekarang ni, ikut inilah kan. Ad tu Ad pertama, diutuskan Nabi Hud alaihissalam ke sana, kemudian dibinasakan. Kemudian kaum Samud ini Allah Ta'ala jadikan mereka ini adalah 100 tahun selepas daripada itu. Lalu diutuskan Nabi Saleh alaihissalam. Jadi mereka ni ada 9 penjahat tadi ni, mereka ni buat apa? Mereka ni bersumpah dengan nama Allah. Jadi ada juga nama Allah tu pada mereka Apa dia kata? Lanubayyitannah. Artinya lanubayyitannah ni daripada perkataan malam juga batayabitu. Bata tu malam. Bila disebut lanu, nescaya kami, bayyitannah ni artinya akan berusaha membunuhnya pada waktu malam. Itu maknanya. Kemudian wa ahlahu, dan juga family-nya. Maknanya planning mereka ni bukan sekadar biasa-biasa, tetapi akan bersumpah untuk membunuh pada waktu malam. Supaya apa? Kenapa ambil waktu malam? Kerana pada waktu malam ini orang tak akan tahu siapa pembunuhnya. Summa lanakulanna liwaliyih. Kemudian kita akan berkata kepada siapa? Kepada walinya. Walinya apa? Iaitu warisnya. Sebab adat pada masyarakat tu menunjukkan bahawa kalaulah dibunuh seorang daripada kaum mereka tu, maknanya family mereka, maka family dia akan cari siapa pembunuh ni untuk menuntut darah. Jadi benda ni sampai kepada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun masih lagilah adat ini diamalkan. Undang-undang ini diamalkan, iaitu apa? Siapa yang dibunuh, maka saudara kepada yang dibunuh itu akan mencari siapa pembunuh dia dan akan menuntut bela. Jadi dalam kisah Nabi Saleh ini, dia pun tak dibunuh, family pun tak dibunuh. Siapa yang nak merancang untuk pembunuhan tu? Iaitu kaum yang penjahat 9 orang tadi tu. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kat sini kan, cerita Allah Ta'ala tahu semua kan apa yang berlaku. Jadi nak menunjukkan bahawa kita tak boleh sembunyikan apa-apa plan pun yang kita nak buat. Dan kita tengok kat sini, perkara ini sama berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan cerita ni berlaku, Quran ni turun sebelum daripada hijrah. Jadi artinya yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Iaitu mereka juga berpakat di Darun Nadwah kan, berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan 40 orang lelaki daripada kaum yang berbeza, plan, kemudian membunuh pada waktu malam. Jadi nampak tak, Allah Ta'ala ni dah cerita dah, maknanya perkara-perkara yang telah berlaku dulu, dan maknanya memberi bayangan bahawa ia akan berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kaum dia sendiri juga. Jadi kat sini dia kata ma syahidna, kami akan berkata kepada keluarga Saleh ni, dia kata ma syahidna mahlika ahli. Dia kata kami tak ada pun kat situ. Mahlika tu dia boleh jadi ismul makan, dia boleh jadi, ataupun ismul zaman, gitu. Masa ataupun tempat tu. Maknanya tempat kena bunuh tu, tempat Saleh dibunuh tu, masa Saleh dibunuh, kami tak ada kat situ. Dia kata. Jadi kalau kami tak ada kat situ, maknanya nak menunjukkan apa? Bukan kami lah yang membunuhnya. Itu yang dia nak katanya. Jadi itu plan dia. Plan yang pertama, kita akan bunuh. Plan yang kedua, kita akan berkata sama-sama bahawa kami tak ada kat situ. Wa inna la sadiqun. Kemudian tu bersumpah lagi apa? Kami ni benar. Kita akan, macam tu plan dia. 3 plan dia. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka plan, Allah Ta'ala plan, tetapi mereka tak sedar bahawa mereka ingat bila mereka plan tu, itulah plan mereka yang terhebat lah, tapi Allah Ta'ala ada plan. Jadi fanzur kaifa kana akibatu makrihim. Allah Ta'ala kata tengoklah. Sebab tu Allah Ta'ala tengok ni, suruh tengok ni, sebab tu benda tu nampak kan. Jadi orang Arab nampak, orang Quraisy nampak nak pergi ke Syam, mereka akan melalui tempat tu. Tempat tu memang bagus lah, memang perjalanan laluan yang bagus, maknanya laluan orang Arab mereka. Jadi sampai sekarang pun kalau kita lalu tepi tu, tengoklah Google kita tak boleh tengok Google Map, kita tak boleh tengok semua kan, gambar semua tu ada dalam internet sekarang ni, gambar-gambar
kaum kaum Samud ni dihancurkan, tinggal rumah-rumah mereka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan fanzur, lihatlah. Jadi lihatlah maknanya kat sini. Sebab tu kalau ada kemampuan pergi, tapi pergi tu dalam keadaan sedih lah, bukan happy, selfie dan sebagainya kan. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim, tengok bagaimana akibat daripada planning mereka yang tadi tu. Anna dammarnahum, kami telah hancurkan mereka, wa qaumahum, dan juga kaum mereka, ajma'in, semua sekali. Semua sekali ke salah? Tak. Sebagaimana kita baca sebelum daripada ni dalam surah Asy-Syu'ara, bahawa walaupun yang menyembelih tu salah seorang daripada 9 tu, kata ahli tafsir, tetapi kesemuanya dianggap bersalah satu negeri tu. Sebab apa? Yang pertama, tidak beriman lah, orang yang tidak beriman tu. Kemudian yang keduanya, mereka membiarkan perbuatan jahat salah seorang daripada mereka tu. Fatilka buyutuhum khawiyah, Allah Ta'ala kata tengok rumah-rumah mereka. Jadi Allah Ta'ala suruh kita tengok kan. Maknanya tengoklah. Jadi tengoklah sekarang ni tengok gambar. Jadi moga-moga kita tengok gambar tu kita tengok dalam Google sekarang ni kan, kita search Madain Soleh, kita tengok tu, insya-Allah kita akan dapat pahala daripada sinilah kan. Pahala apa? Pahala fanzur sini. Allah Ta'ala suruh tengok. Tengok, kalau suruh ikut suruh tu ada maknanya wajib kan, ada maknanya mungkin sunat kan, tapi maknanya suruhan lah, suruhan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata tengok rumah-rumah mereka khawiyah. Khawiyah tu maknanya kalau ikutnya kosong pun boleh, runtuh pun boleh, hancur rumah mereka tapi masih ada kesan bima zalamu, kerana kezaliman mereka. Tengok kan apa zalim mereka. Setengah tu bukan mereka jahat, tapi mereka bila langgar perintah Nabi, maka itu adalah dianggap zalim. Jadi kita pada hari ini, kalau kita langgar perintah Nabi, maka sebenarnya kita dah zalim. Zalim ni bukan buat jahat ke orang kan. Kalau contohlah kita tak tutup aurat pun zalim. Tu dah zalim tu. Kita kata tak zalim siapa? Aku tak tutup aurat seorang-seorang aku kan. Aku pergi jemur kain, aku berjalan pasar malam, aku pergi the mall. Tak zalim apa? Tak, itu adalah zalim. Tengok tu, bima zalamu inna fi zalika la ayah liqaumin ya'lamun. Itu semua adalah ayah, tanda kan, menjadi sign kepada orang-orang yang mengetahui. Moga-moga kita tahulah okey. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami telah selamatkan orang-orang yang beriman, iaitu Nabi Saleh alaihissalam dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama dengan baginda. Lalu diselamatkan wa kanu yattaqun, dan sifat mereka lagi ialah mereka ini bertakwa. Jadi nampakkan ulang perkataan takwa ni banyak kali sebelum ni pun macam tu juga. Sekarang habislah kisah Nabi Soleh. Kita berpindah pula, Allah Ta'ala pindahkan kita kepada kisah yang lain pula, iaitu kisah Nabi Lut. Jadi Nabi Lut sebelum daripada ni kita katakan bahawa dia adalah sepupu kepada Nabi Ibrahim. Dia beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka ini berpindah daripada utara Syam, berpindah ke selatan. Selepas daripada nak dibakar semua tu, selamat semua tu, kemudian berpindahlah Nabi Ibrahim pergi ke Palestin bersama dengan Lut sekali, Nabi Lut. Kemudian sampailah ke Palestin, Nabi Lut telah Allah Ta'ala utuskan pula ke negeri Sodom, iaitu di Laut Mati, pun di Palestin lah. Jadi di sanalah dia berdakwah dan sebagainya, dan dijumpailah kan, didapati bahawa di sana masyarakat itu, masyarakat Sodom ni melakukan satu benda yang jahat, iaitu apa? Walutan, dan Allah Ta'ala utuskan Lut iz qala liqaumih, ketika dia berkata, ingat ketika dia berkata kepada kaum dia, atatuna al-fahishata, adakah kamu mendatangi fahisyah, benda buruk, benda jelek, benda kotor kan, iaitu apa? Wa antum tubsirun, sedangkan kamu tahu, kamu nampak kamu nampak, maknanya kamu tahu apa yang kamu buat ni adalah sebenarnya tak betul kan. Kalau ikutnya semua kita tahu bahawa liwat ni adalah tidak betul kan. Tak ada perempuan kenapa pergi liwat kan, gitu maknanya. Tapi mereka ikut nafsu kan. Wa antum tubsirun, maknanya sebab itulah, maknanya bukan mereka tak tahu benda tu salah kan. Kemudian innakum lata'tuna ar-rijal syahwatan min dunin nisa, adakah kamu ni mendatangi lelaki. Jadi Allah Ta'ala explainkan apa kejahatan dia tadi tu, iaitu mendatangi lelaki, iaitu pergi buat kerja dengan lelaki. Syahwatan min dunin nisa, bukannya perempuan. Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kamu ini adalah kaum yang jahil. Tapi apa jawapan
umat Nabi Lut ini, kepada Nabi Lut. Jadi kita nak tahu, insya-Allah kita tunggu sambungannya esok ataupun the next lah, iaitu pada muka surat 382. Jawapan dia, iaitu jawapan dia kata apa? Famakana jawaba qaumi, dan seterusnya. InsyaAllah setakat itu dulu pada hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.